Okay, selamat pagi dan Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi kita pada hari ini. Okay, so hari ini seperti dijanjikan kemarin, kita akan buat tutorial lah. Di mana hari ini kita akan buat latihan pengukuhan untuk tajuk kita kemarin, 1.6 dan 1.7. So, sebab dalam sejarah tingkatan 1, bermulanya di tingkatan 1 ataupun sekolah menengah, soalan sejarah semua tidak seperti soalan sejarah yang pernah awak jawab dalam sekolah rendah sebab soalan sejarah ini bermulanya episod awak kena menulis dalam jawapan dalam bentuk esei esei ataupun karangan pendek. Okey, dan karangan itu adalah dalam bentuk rubrik. Nanti saya terangkan apa itu rubrik. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey. Okey, bila rujuklah soalan yang pertama ini, bila awak semua rujuk soalan yang pertama ini, awak ada nampak kan? Okey, soalan dia adalah contoh soalan dia. Soalan ingat soalan 1 hingga 3 selepas ini, soalan nombor 1 sehingga nombor 3, dia adalah berdasarkan gambar rajah. Okey, semuanya berdasarkan gambar rajah. Berdasarkan gambar rajah sinilah. Okey, gambar rajah ini. Berdasarkan gambar rajah situ. Okey, so dekat sini, ini adalah soalan. Contoh soalan dia. Ini jawab soalan dia. Nyatakan peristiwa berikut. Okey, nyatakan. Okay, sorry Nyatakan peristiwa berikut. Okey, nyatakan peristiwa. Sorry, cikgu belum pandai sangat guna ni. Okey, nyatakan peristiwa berikut. Peristiwa mana? Peristiwa ini. Okey, awak tahu apa peristiwa ini? Peristiwa ini apa? Peristiwa sini. Okey, so awak boleh tulis di sini. Okey, tulis teruslah peristiwa mengenai apa. Tulislah dekat sini peristiwa apa. Okey, so jawapan dia kena tulislah peristiwa apa. Ini adalah contoh soalan dalam bentuk fakta. Maksudnya dekat sini, kalau mengikut mengikut sejarah, mengikut bentuk sejarah, subjek sejarah, soalan ini merupakan soalan berbentuk kebar. Kemahiran berfikir aras rendah. Okey, dapat? So, awak boleh nyata teruslah peristiwa apa ni. Okay, boleh nampak ini peristiwa apa? Ini adalah peristiwa pemasyuran kemerdekaan negara pada 1957. Okey, berapa kali dia laungkan kemerdekaan? Okey, berapa kali? Ada 7 kali laungan kemerdekaan di Bandar Hilir Melaka, di Padang Merdeka. Okey, sekarang kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya ini pun adalah soalan yang berdasarkan gambar tadi. Peristiwa apa? Peristiwa kemerdekaan. Okey, soalan ini boleh dikategorikan sebagai soalan kebar juga. Okey, kebar. Sebab kenapa kebar? Sebab soalan ini adalah soalan yang mempunyai jawapan terus menerusi nota yang telah saya bagi. Okey. Soalan dia, apakah anda dapat tafsirkan daripada peristiwa itu? Apa yang awak boleh tafsirkan? Apa yang awak boleh tafsirkan daripada peristiwa pemasyuran itu? Awak boleh tafsirkan apa? Maksud tafsir masih ingat? Okey, awak boleh huraikan apa tentang peristiwa itu? Peristiwa pemasyuran kemerdekaan iaitu negara kita telah merdeka. Negara kita telah bebas daripada cengkaman barat, iaitu pihak British. Negara kita telah dapat mentadbir negara itu sendiri, bukan lagi di bawah pentadbiran pihak British. Itu tafsiran. Itu maksudnya tafsiran. Okey. So jawapan di sini awak boleh buat jawapan begitulah, tapi pastikan awak jawab dalam bentuk awak jawab guna pangkal ayat. Tahu pangkal ayat? Pangkal ayat adalah, apakah anda dapat tafsirkan daripada peristiwa berikut? Awak kena tuliskan. Okey.
saya dapat tafsirkan daripada peristiwa berikut ialah, okey, tafsiran saya daripada peristiwa berikut ialah, itu adalah pangkal ayat. Maksudnya awak kena menjawab menggunakan pangkal ayat daripada soalan yang telah diberi. So, barulah awak mulakan jawapan-jawapan awak. Boleh? Okey. Sekarang kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya ini adalah soalan berdasarkan gambar juga tadi, di mana soalan ini dikenali sebagai soalan kebat. Nampak di sini saya tulis kebat. Soalan kebat. Okey, kalau soalan kebat, dia adalah singkatan untuk kemahiran berfikir aras tinggi. Maksudnya dekat sini, awak kena berfikir di luar kotak, di luar nota yang awak tulis itu. Awak boleh menggunakan logik akal, awak boleh menggunakan jawapan yang munasabah. Okey, contoh soalan dia. Pada pandangan anda, apakah kepentingan peristiwa tersebut? So, dia nak pandangan awak lah. Apa pandangan awak? Okey, tentang apa? Tentang kepentingan. Apa pentingnya peristiwa itu? Apa pentingnya peristiwa tersebut? Okey, apa kepentingan peristiwa tersebut dalam diri awak? Kepentingan dia adalah negara kita mencapai kemerdekaan daripada belenggu penjajahan. So, negara kita bebas daripada penjajahan. Itu adalah kepentingan dia. Okey. So, kalau soalan begini, dia nak awak jawab dalam bentuk rubrik. Kalau rubrik, kalau mengikut sejarah, soalan sejarah, rubrik ini okey, dia memerlukan fakta plus huraian plus inference. Pernah dengar? Okey, kalau fakta tadi adalah yang saya sebut tadilah. Fakta ini adalah untuk jawapan kepentingan. Okey, jawapan untuk kepentingan. Okey, fakta yang contoh dia kepentingan peristiwa itu adalah awak cakap adalah untuk negara kita bebas daripada belenggu penjajah. Negara kita telah merdeka. Itu adalah kepentingan dia. Okey, kenapa kita perlu ada kepentingan? Kenapa negara kita bebas? Okey. Hal ini yang boleh tambahkan dengan penanda wacana lah. So, awak kena hurai fakta tersebut. Macam awak buat karangan bahasa Melayu contohnya. Okay, karangan bahasa Melayu awak buat kepentingan kebebasan. Okay, apakah kepentingan kebebasan? Kan, bebas. Contoh dia awak tulis bebas. Okay. Masyarakat akan bebas daripada belenggu penjajah. Okey, nak jawab soalan itu, nak bagi huraian, awak kena jawab soalan, awak kena ada sebab kenapa bebas daripada tersebut. Okey, lepas tu huraian kedua ini awak boleh masukkan sebagai contoh peristiwa itu. Manakala inference ini pula bermaksud kesimpulan kecil. Okey, kesimpulan untuk fakta ini ya, kesimpulan untuk fakta tersebut. Okey, sekejap Kesimpulan untuk fakta. Inference ini adalah kesimpulan untuk fakta lah. Apa kesimpulan kecil terhadap kebebasan itu? Kesannya negara kita bebas daripada belenggu pengaruh-pengaruh. Negara kita bebas daripada pentadbiran Barat. Negara kita bebas daripada cengkaman Barat. Itu adalah kesan. Kesan. Inference ini adalah kesimpulan. Selalunya inference ini adalah menceritakan tentang, menjawab persoalan tentang kesan. Ini lebih kepada kesan. Okey, kalau tak faham juga, boleh WhatsApp terus kepada saya. Okey, WhatsApp kepada cikgu lah. Kalau tak faham juga. Okey. Seterusnya adalah soalan kebat terbuka. Yang ini lebih kurang tadilah. Pastikan awak jawab dalam bentuk. Okey, ada fakta plus huraian plus inference. Nanti cikgu tunjukkan satulah bentuk yang tu. Nanti cikgu send dalam bentuk dokumen. Okey. Seterusnya, yang ini adalah soalan fakta. Ini adalah soalan fakta. Maksud soalan fakta dekat sini, yang ini, semua soalan ini awak boleh dapat jawapan daripada nota. Okay, so boleh tulis teruslah.
Masih ingat kemarin angkat rajah berikut? Okey, apa kepentingan mempelajari sejarah? Mempelajari sejarah ni? Apa kepentingan dia? Yang pertama adalah untuk mengenal asal usul. Okey. Seterusnya kita tengok yang ini soalan berbentuk. Soalan ini kita sambung balik ya, tadi kehabisan bateri. Okay, so kita tengok yang ni adalah soalan berbentuk rubrik lagi. Soalan ini adalah berbentuk rubrik di mana soalan ini dia nak suruh awak suruh awak bagi cadangan. Okay, soalan dia nak awak bagi cadangan. Apa tak berfungsi ni? Okay. Sorry ya. Yang ini nak awak buat dalam bentuk cadangan. Awak kena cadangkan. Tahu macam mana nak cadangkan tak? Okey. Cadangkan 3 cara menggalakkan orang ramai mengunjungi kawasan tinggalan sejarah. Maksudnya macam mana awak nak suruh orang datang, melancong, datang melawat kawasan yang ada tinggalan sejarah. Contoh kawasan yang ada tinggalan sejarah, Kota Apang Musa di Melaka. Macam mana awak nak bagi buat macam mana awak nak galakkan mereka datang untuk melancong kawasan itu. So awak bagi cadangan lah, awak gunakan pakal ayat lah. Cadangan saya untuk menggalakkan orang ramai mengunjungi kawasan tinggalan sejarah adalah dengan mewar-warkan dalam televisyen. Okey. Lagi awak boleh jawab lagi di mana yang ni awak boleh dalam bentuk rubrik lah, mewar-warkan dalam televisyen. Hal ini kita boleh mengiklankan kawasan tinggalan sejarah, kecantikan tinggalan sejarah dan sebagainya lah. Awak boleh ceritakan apa yang ada dekat situ. Contohnya, awak boleh bagi contohnya, bagi diskaun kalau ada orang ingin melawat muzium tu bukan muzium, bagi diskaun ke, bagi contoh lah, contoh kawasan yang awak nak buat dan kesan dia. Okay. Dan imprint dia adalah kesannya bila kita iklankan dia menerusi televisyen, maka ramailah pengunjung, ramailah masyarakat akan tahu kewujudan kawasan tinggalan sejarah. Okay. Awak boleh buat macam tu lah. Okay. Yang ini adalah bentuk rubrik lagi, di mana soalan dia adalah soalan kebat juga. Yang ni dia nak suruh awak buat pandangan awak lah, pandangan tentang nilai. Okay, nilai yang dapat diterapkan dalam diri awak lah. Okay, apa nilai yang awak boleh terapkan apabila awak faham sejarah? Apa nilai-nilai yang awak dapat? Nilai bila awak memahami sejarah ini, apa nilai yang awak dapat? Nilai dia adalah awak bangga menjadi warga negara Malaysia. Khasnya, kenapa awak bangga menjadi warga negara Malaysia? Sebab negara Malaysia sekarang adalah antara negara yang paling aman yang pernah awak ada. Negara yang membangun, negara yang maju. So boleh buat yang tu lah, itu pandangan awak apa terhadap nilai ini. Okey, soalan seterusnya.